Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang ke Bicara DR pada malam ini, edisi 6 Mei 2021 bersama dengan 24 Ramadan. Sudah tersedar kita sudah pun menghampiri dan juga hampir ke penghujung Ramadan insya-Allah, dan kita akan menyambut Aidilfitri dalam norma baharu buat sekian kalinya untuk tahun yang kedua. Dan Bicara DR anda sedang saksikan di saluran berita RTM dan juga menerusi Facebook Live berita RTM. Dan pastinya kalau anda melihat kepada hebahan yang kita bawakan berkenaan dengan tajuk pada malam ini, pastinya menjadi tumpuan dan juga penantian buat semua pihak, apatah lagi semalam sudah pun bermula pemberian vaksin dos pertama vaksin jenis AstraZeneca yang telah pun dibuka pada 2 Mei lalu. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, ingin saya mengemas kini dan juga memaklumkan kepada anda perkembangan terkini setakat 6 Mei 2021 jam 12 tengah hari, iaitu jangkitan COVID-19 masih lagi mencatatkan angka ribuan, iaitu 3,551, di mana Selangor masih lagi mencatatkan kes tertinggi setakat ini untuk beberapa hari yang lalu. Maka keputusan untuk melaksanakan PKP di dalam daerah dinyatakan serta Kuala Lumpur yang akan bermula tengah malam ini pastinya bertepatan jika kita melihat kepada kes jangkitan yang telah pun dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia setakat hari ini. Dan kes sembuh juga mencatatkan 4 angka, ini 2,709, dan duka cita dimaklumkan terdapat 19 lagi kematian dilaporkan akibat daripada pandemik COVID-19. Kalau kita melihat kepada angka dan juga peratusan yang dilaporkan ini, pastinya membimbangkan. Apatah lagi kalau kita melihat kepada pecahan setiap negeri, kita melihat bahawa zon ataupun kawasan merah semakin meningkat dan juga zon hijau semakin berkurangan. Dan kalau kita dapat lihat, Perlis juga masih mencatatkan kes walaupun bilangannya kecil, tetapi ini menunjukkan bahawa jangkitan itu masih lagi berlaku di kawasan yang dinyatakan. Dan juga semalam kita telah pun dimaklumkan berkenaan dengan SOP baharu dan juga Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 bagi 6 daerah di Selangor dan juga yang diumumkan semalam juga di Kuala Lumpur. Maka kita back to square one ataupun kembali semula, sekolah ditutup dan juga beberapa aktiviti utama juga akan ditutup. Namun ada juga aktiviti yang dilangsungkan tetapi mengikut SOP yang betul-betul ketat supaya kita dapat mengimbangi antara life and livelihood ataupun kehidupan dan juga ekonomi kita. Misalnya Bazar Ramadan di Selangor akan ditutup esok, akan menjadi hari terakhir beroperasi di semua di negeri Selangor ini, dan ini pastinya memberi kesan, namun inilah cara yang terbaik untuk kita sama-sama memutuskan rantaian COVID-19. Dan seperti saya janjikan kepada anda, kita ingin bercakap berkenaan dengan vaksin ataupun pemberian vaksin AstraZeneca, dan hari ini Bicara DR berbesar hati untuk membawa dua tetamu untuk kita bercakap berkenaan dengan AstraZeneca ataupun vaksin AZ yang digunakan oleh ramai pihak di Twitter misalnya, untuk kita faham dan juga memahami bagaimana kesan sampingan, adakah dakwaan-dakwaan itu benar dan sebagainya. Saya perkenalkan terlebih dahulu Datuk Dr. Zulkifli Ismail, pengerusi Immunize for Life. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Sehat, okay, dan juga seorang lagi tetamu, ceria orangnya, bertenaga saya nampak pada malam ini, Profesor Dr. Rosmawati Muhammad, Master Akademi Perubatan Malaysia. Apa khabar Prof? Alhamdulillah, baik. Terima kasih. Okey, kita sudah pun bersedia sebenarnya. Kalau kita melihat kepada kertas dan juga hujahan yang kita akan berikan untuk anda, pastinya menjadi tumpuan untuk semua. Bagaimanakah kita ingin memahami berkenaan dengan vaksin AstraZeneca jika sebelum ini kita hanya memahami berkenaan dengan Pfizer-BioNTech dan juga Sinovac itu sendiri. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, ingin saya menghubungi seorang penerima vaksin antara yang terawal AstraZeneca semalam, sudah pun dilangsungkan. Cik Aisyah Rizwan, penerima vaksin AstraZeneca kini di talian. Hello, Assalamualaikum Aisyah. Assalamualaikum, hai. Apa khabar Aisyah? Okey, dah okey sikit daripada semalam. Okey, saya ucapkan tahniah kepada Aisyah kerana menjadi antara penerima terawal untuk AstraZeneca. Saya juga menerimanya tapi raya kelima insya-Allah. Jadi ini peluang yang terbaik untuk saya tanyakan terus kepada Aisyah, mungkin pengalaman selepas disuntik, mungkin sebelum disuntik dan juga selepas disuntik itu sendiri Aisyah. Sebelum disuntik tu saya memang fikir jugalah nak pergi tempat WTC tu nak bawa kereta ke ataupun nak naik Grab sebab banyak yang cakap lepas vaksin tangan akan lenguh kan, so saya risau sikit, tapi saya bawa kereta juga pergi sana.
Sampai situ dah ramai orang sebab appointment pagi tu ramai juga sebab ramai yang datang awal. Tapi lepas yang memang dia bagi masuk ikut masa yang dibagilah 9 pagi dulu, lepas tu 9.30. So yang macam saya 9 pagi dah masuk dulu, lepas tu memang dalam masa kurang sejam dah settle lah. Masa proses vaksin tu sendiri tak sakit. Taklah sakit sangat, semua memang berjalan lancar. Lepas vaksin tu akan dipantau dalam masa 15 ke 30 minit. So bila macam dia akan tengoklah kalau ada apa-apa side effects ke kan, dia akan bagi treatment lah, bantuan lah secepat mungkin. Tapi kalau dah okey lepas tu boleh balik lah. Jadi sudah lebih 24 jam ni apa Aisyah rasa sebenarnya? Dah lebih 24 jam ni saya dah okey, dah macam biasa balik. Sebab saya mula rasa pening kepala, sakit kepala dengan demam tu lepas 6 ke 7 jam lepas saya dapat vaksin tu. Memang naiklah temperature dalam suhu dalam 38 macam tu. Tapi saya cuma ambil Panadol, lepas tu rehat dan tidur, lepas tu okey sikit lah lepas malam 12 jam selepas tu ada lagi sikit sakit kepala, tapi lepas pukul 12 malam semalam saya dah okey. Kalau kita melihat kepada infografik yang dikeluarkan oleh JKJAV sendiri memaklumkan dalam tempoh 48 jam akan mengalami demam. Adakah Aisyah menyedari berkenaan dengan side effect ataupun kesan sampingan itu, ataupun memang pergi untuk buktikan bahawa vaksin ini selamat, Aisyah? Saya memang dah baca lah pasal side effect AstraZeneca ni daripada awal, yang memang nampaknya macam demam tu memang paling biasa sekali yang akan seseorang tu alami lepas dapat vaksin AstraZeneca. So saya memang awal-awal dah prepare Panadol, dan saya pun baca makan Panadol je kalau rasa side effect ni. Dan lepas tu okey lah, saya pun taklah terkejut sangat ataupun risau bila suhu badan tu naik dan sakit kepala tu, sebab memang saya dah jangka yang akan dapat ni. Cuma saya tak ada rasa lenguh lengan saya. Saya ingatkan memang saya akan dapat rasa lah kan, sebab tu pun antara yang side effect yang biasa juga, tapi luckily saya tak rasa lah lenguh lengan saya tu. Baik Aisyah, sebagai antara penerima terawal pastinya rasa berbangga, dan mungkin pesanan Aisyah kepada mereka, kepada saya juga yang bakal menerimanya nanti, apa kata-kata yang Aisyah boleh kongsikan dengan kita semua? Bagi saya ini vaksin ni pilihan individu. Buatlah keputusan selepas mendapat informasi yang tepat tentang setiap vaksin tu. Tak kisahlah vaksin jenis apa, tapi bagi saya vaksin yang anda dapat paling cepat, paling awal tu adalah vaksin yang terbaik untuk anda, tak kisahlah apa jenis pun. Ya, baik. Terima kasih Aisyah Rizwan atas perkongsian. Saya mengharapkan supaya Aisyah terus sihat, dan juga kita akan menantikan untuk suntikan kedua selepas 12 minggu daripada sekarang. Terima kasih Aisyah di talian, penerima terawal vaksin AstraZeneca itu sendiri. Baik, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Aisyah sendiri, ini adalah pilihan individu, dan pastinya Aisyah membaca setiap maklumat dan juga informasi yang tepat dan juga sahih berkenaan dengan AstraZeneca. Dan untuk menyahihkan lagi ataupun membetulkan lagi pandangan yang serong ini, Datuk dan juga Prof, kalau kita lihat, kita mulakan dengan Datuk terlebih dahulu. Kalau kita melihat kepada perasmian ataupun permulaan pada 2 Mei lalu, 260,000 dos kurang lebih 4 jam sudah habis. Saya juga bernasib baik antara yang terawal untuk mendapat vaksin AstraZeneca. Mungkin Datuk boleh memberi gambaran kepada kita dalam tempoh 4 jam itu, kalau ikutkan memang pendaftaran yang sangat pantas, dan antaranya adalah golongan muda yang belum berlumba untuk mendapatkan vaksin ni, Datuk. Terima kasih. Ini memang satu fenomena yang agak menggalakkan, ya. Sebagai macam mana Aisyah cakap tadi, bila dia bukakan kepada masyarakat begitu, dan bukan ikut senarai itu kan. Jadi ini memberikan gambaran bahawa ramai yang tak, walaupun dalam media sosial tu banyak cerita yang ada masalah berkenaan dengan vaksin ni, especially vaksin AstraZeneca, ya. Dan juga kita tahu ada kesan sampingan. Tapi walaupun ada kesan sampingan tu, kita dapati bahawa dalam 4 jam aja dah habis semua 260 lebih tu. Jadi ini adalah satu
galakan yang baik dan akan membuatkan confidence tu untuk vaksin tu lebih lagi dan meningkat lagi nanti. Ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia bukan menolak vaksin sepenuhnya dan ini membuktikan dan juga dijanjikan oleh Menteri Penyelaras sendiri YB Khairy Jamaluddin bahawa 1 juta jurus lagi akan ditambah dan mungkin diperluaskan kepada negeri-negeri lain, bukan tertumpu kepada Selangor dan juga Kuala Lumpur sahaja. Baik Prof, sebagai Master Akademi Perubatan Malaysia, kita dengar apa yang Aisyah kongsikan, demam, sakit kepala, pada saya itu merupakan kesan sampingan biasa jika mengambil Pfizer, BioNTech dan juga Sinovac itu sendiri. Mungkin doktor ada jawapan dari segi AstraZeneca sebab kita berdepan dengan satu laporan yang cukup ganas, saya boleh katakan, dengan darah bekunya, masalah-masalah tertentu yang mungkin menyebabkan ketakutan kepada orang. Mungkin doktor, Prof boleh kongsikan kepada kita terlebih dahulu. Semestinya merisaukan segolongan masyarakat yang mendengarkan berita-berita berkenaan dengan kesan sampingan yang teruk, dan salah satu kesan sampingannya ialah darah beku atau pembekuan darah yang berlaku kepada setengah-setengah individu. Tetapi secara keseluruhannya ini adalah sangat jarang berlaku. It is extremely rare, dan ini adalah salah satu kesan sampingan yang kita perlu tengok, look out for. Tapi dari segi risiko, ia hanya berlaku dalam 0.0004%, iaitu 4 kes dalam 1,000 juta penerima vaksin. Amat rendah berbanding dengan faedah yang boleh diperolehi daripada vaksin. Dan kalau kita tengok kes-kes pembekuan darah yang serupa, ini adalah lebih tinggi kalau kita tengok daripada mereka yang mengambil pil kontraseptif atau pil untuk menahan kelahiran, dan juga mereka yang merokok. Kes pembekuan darah adalah lebih tinggi. In fact, 400 lebih tinggi daripada menerima vaksin COVID-19. Dan salah satu perkara yang perlu diketengahkan ialah COVID-19 jangkitan ini juga boleh menyebabkan kes darah beku. Dan ini adalah amat tinggi berbandingkan penerimaan vaksin. Jadi kalau kita tengok dari segi data yang kita ada, yang paling besar ialah kajian dalam 19.5 juta penerima vaksin ramai, ya. Dan ini ada menunjukkan ialah risikonya ialah 16.5% kes darah beku bagi mereka yang mempunyai jangkitan COVID-19. Jadi vaksin kalau boleh mencegah kes COVID-19 yang teruk, boleh mengurangkan sangat kejadian kes darah beku. Baik, itu satu jawapan yang jelas berkenaan dengan kesan sampingan AstraZeneca itu sendiri. Semalam kalau kita lihat di media sosial juga menjadi sohor ataupun trending cucuk mai vaksin AZ ini ataupun AstraZeneca ini, menunjukkan bahawa ramai yang sudah pun menerima hakikat bahawa vaksin ini adalah selamat. Datuk sendiri sebagai pengurusi Immunize for Life ini, pastinya kalau kita lihat penerima vaksin AstraZeneca ini kebanyakannya adalah golongan muda. Dan juga kalau kita ingin berdepan, saya suka melihat kepada golongan anti vaksin ini. Kadang-kadang mereka ini berada di atas pagar. Mungkin peranan pengurusi sendiri untuk menentukan dan juga memastikan bahawa golongan-golongan ini supaya terbuka minda mereka untuk mengetahui bahawa vaksin tak kira apa jenama pun pastinya sudah pun diluluskan MPRA dan ianya selamat. Betul. Sebenarnya yang yang tak nak vaksin tu bukannya anti vaksin, mereka ialah yang hesitant. Kita panggil vaksin hesitant, ya. Jadi mereka boleh pergi ke satu tu. Jadi tapi masalahnya sekarang di media sosial tu noise atau bunyian daripada anti vaksin tu adalah very loud, ya, kuat sangat. Nah, walaupun orang yang terlibat tu kecil angkanya. Jadi sekarang ni kita perlu memberi keyakinan kepada rakyat bahawa vaksin itu adalah selamat, dan kita tahu bahawa selamat. Profesor Marty dan saya pun dah dapat vaksin tu. Jadi peranan Immunize for Life sekarang, sebagaimana kita dah buat semenjak tahun 2013 lagi, ialah untuk meyakinkan masyarakat bahawa semua vaksin itu selamat. Dan sekarang ni kita ada juga membuat di media sosial berkenaan dengan
interview dengan, mungkin kita akan invite Aisyah juga nanti, apa ni yang berkenaan dengan soal jawab berkenaan dengan vaksin untuk COVID ni. Dan satu daripadanya ialah vaksin AstraZeneca. Pada sebelum ini kita ragu-ragu sedikit kerana ada banyak masalah yang dilaporkan di Eropah dan juga di United Kingdom. Tapi apabila mereka telah membuat analisa, mereka telah tentukan bahawa keselamatan itu adalah okey untuk digunakan. Kita hanya kena memantau saja bagi mereka yang muda itu. Sebelum saya kembali kepada Prof, saya ingin tanya juga kepada Datuk berkenaan dengan tadi saya ajukan kepada Prof dengan dakwaan bahawa darah beku dan sebagainya. Ini merupakan satu lagi virus berita tidak benar. Mungkin ada laporan seperti demikian, namun disensasikan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab. Datuk melihat itu, adakah ia mengganggu secara langsung PIZK yang kita sedang lakukan? Ia memang mengganggu, tapi kita perlu lihat bahawa ini adalah satu fakta juga ya, kerana ada negara-negara yang sebenarnya hentikan pemberian vaksin itu, seperti negara di United Kingdom, di beberapa negara di Eropah juga telah membuktikan, tapi mereka berhentikan hanya sekejap sahaja untuk mereka melihat apa yang berlaku dengan kes-kes yang telah mendapat pembekuan dengan pengurangan platelet tu. Apa yang diwar-warkan di media sosial sekarang ialah mereka berhenti di situ. Negara ini telah hentikan tu, tapi dia tak cakap selepas tu mereka sebenarnya memulakan semula, dan tapi dengan restriction ya, mereka macam di United Kingdom dia beri kepada umur yang 30 ke atas, kita tak menggalakkan ke 30 ke bawah. Dan beberapa negara macam Canada dan juga Italy dia buatkan 55 ke atas ya, dan juga beberapa negara lain, kerana kes pembekuan darah ni walaupun hanya 4 dalam 1 juta kes ya, tapi bila mereka tengokkan penaburan berkenaan dengan umur, dan mereka dapati bahawa di antara umur 30 hingga 40 di antara dalam wanita adalah lebih daripada umur yang selepas tu. Jadi itu pasal beberapa negara di Eropah tu memberi selepas umur 50 tahun ataupun 55 ataupun 60 tahun. Baru-baru ini KKM mengumumkan bahawa penggunaan AstraZeneca diluluskan dan juga diutamakan kepada golongan warga emas untuk fasa kedua ini. Kita melihat bahawa muncul sedikit kemarahan ataupun ketidakpuasan hati netizen misalnya, kenapa perlu memberi kepada warga emas dan kemudian apabila dibuka kepada golongan muda ia habis dalam 24 jam. Dalam aspek ini ramai yang percaya bahawa Pfizer dan Sinovac itu lebih selamat dan sebagainya. Mungkin Prof boleh kongsikan kepada kita kenapa AstraZeneca ini diluluskan, dan pastinya MPRI bukannya calang-calang badan untuk meluluskan, dan apa keistimewaan AstraZeneca itu sendiri, Prof? Sebenarnya mereka pertama kali kalau kita tengok dari badan regulatory perspektifnya ialah tengok kesan sampingan dan juga dari segi keberkesanan, dan tidak lagi dinafikan memang vaksin itu selamat dan berkesan untuk mengurangkan kadar jangkitan COVID-19 yang serius. Dan kalau kita tengok dari segi data yang kita ada, COVID-19 kalau kita dapat jangkitan yang serius, mengalami kemasukan hospital, boleh mendapatkan bantuan pernafasan dan mungkin masuk ICU dan akhirnya boleh mendapat kematian daripada apa yang berlaku. Jadi salah satu tujuan utama yang telah kita tengok daripada COVID-19 vaksin ini ialah keberkesanannya dari kadar mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 yang serius. Dan dari segi AstraZeneca vaksin, ia juga telah menunjukkan keberkesanan 100% untuk mengurangkan kadar jangkitan yang serius supaya mereka yang mengalami jangkitan, bukan tak boleh berjangkit, masih boleh berjangkit, tetapi hanya dari segi minima saja dan tidak perlu dimasukkan ke hospital, tidak perlu mendapat bantuan pernafasan, tidak perlu masuk ICU, dan akhirnya
mengurangkan kadar kematian dari segi COVID-19 yang serius tu kepada zero. Dan ini boleh dicapai dengan AstraZeneca vaksin. Ya, saya suka dengan apa yang dikatakan Prof berkenaan dengan pengurangan risiko. Ini bermakna bukannya kita bebas daripada jangkitan. Betul. Bermakna kalau kita ambil vaksin pun masih lagi perlu mengikut SOP yang telah ditetapkan. Betul. Dan juga laporan antarabangsa mengatakan bahawa negara yang sudah pun mencapai 50% herd immunity ataupun imuniti kelompok itu, jangkitannya semakin menurun dan juga menunjukkan perubahan demi hari ke demi hari. Banyak lagi persoalan yang saya ingin ajukan dan mungkin anda ada persoalan yang ingin ajukan menerusi Facebook Live Berita RTM. Saya ajukan kepada dua orang pakar pada malam ini. Namun kita berehat dulu seketika. Kembali selepas ini dalam Bicara di Art. Bagi kawasan PKP, ianya dibenarkan pada 1 Syawal sahaja dengan kehadiran tetamu tidak melebihi 15 orang pada satu-satu masa mengikut saiz rumah dengan penjarakan fizikal. Bagi kawasan PKPB dan PKPP, ziarah hari raya juga dibenarkan iaitu daripada 1 sehingga 3 Syawal. Namun begitu, kawasan PKPB kehadiran terhad kepada 20 orang untuk satu-satu masa. Bagi kawasan PKPP, kehadiran tetamu terhad tidak melebihi 25 orang pada satu-satu masa. Baik, saya pasti ramai yang terkesan juga. Saya sendiri terkesan dengan pengumuman terbaru berkenaan dengan PKP 3.0 di beberapa kawasan yang dinyatakan apatah lagi menjelang Syawal. Tinggal kurang daripada seminggu daripada sekarang. Namun itulah keputusan yang terbaik buat ketika ini. Dan untuk menambahkan baik lagi keputusan dan juga persediaan kita untuk berdepan dengan gelombang yang mungkin akan tiba nanti adalah dengan pengambilan vaksin. Tidak kira apa juga jenama Pfizer, BioNTech ataupun Sinovac dan juga terkini AstraZeneca yang sudah tentu mendapat sambutan yang cukup hangat daripada rakyat Malaysia. Dan sekali lagi saya umumkan, Khairy Jamaluddin, Menteri Penyelaras vaksin COVID-19 juga maklumkan bahawa 1 juta dos lagi akan ditambah dan mungkin diperluaskan kepada negeri-negeri lain, bukan sahaja tertumpu kepada Lembah Kelang. Baik Datuk, sebagai pengurusi juga pastinya apabila tibanya COVID ini dan juga vaksin ini akan menambah beban kepada Datuk sendiri untuk memperjelaskan kepada orang ramai. Dan kalau saya melihat kepada komen-komen ataupun bacaan di Twitter misalnya, ramai yang sudah pun menerima suntikan menggalakkan ambil ubat sebelum suntikan dan sebagainya. Sedangkan apabila kita memaklumkan kepada doktor sudah pun mengambil paracetamol dan sebagainya, doktor sebenarnya tidak menggalakkan. Ini satu pemahaman yang perlu kita betulkan supaya tidak ada kesan lain disebabkan perkara lain tapi bukannya sebab vaksin itu sendiri, Datuk. Ya, betul. Kita tak menggalakkan orang datang tu untuk memakan Panadol ke sebelum tu atau memakan ubat-ubat lain yang tu ya. Kecuali kalau dia ada diberi nasihat oleh doktor untuk membuat begitu. Dan untuk persiapan kita untuk pergi ke vaksin, mendapatkan vaksin tu, kita hanya perlu memastikan bahawa kita sihat pada hari itu, ya? Tak ada penyakit lain. Dan jika kita ada katakan kencing manis ataupun darah tinggi itu, kita pastikan bahawa tekanan darah kita normal dan juga bacaan gula itu normal. And then kalau kita dan sebelum tu kita pastilah makan mencukupi lah ya. Kalau masa bulan puasa ni sahur tu makan sikit dan minum air lebih supaya kita tak jadi dehydrated, kekurangan air selepas tu yang akan membuatkan lebih teruk lagi kesan sampingannya. Jadi kita nasihatkan jangan makan Panadol, jangan makan ubat antihistamin ataupun ubat-ubat lain sebelum kita pergi, kecuali ubat-ubatan yang telah diberi untuk penyakit yang ada. Penyakit darah tinggi ke penyakit kencing manis ke kita makan. Tapi itu obat kebiasaan kita perlu ambil. Kebiasaan kita beri makan. Ya. Saya minta untuk kerap untuk Datuk ulang dan juga kami memainkan ulangan apa yang Datuk katakan berkenaan dengan pengambilan ubat kerana ia seolah-olah menjadi satu saranan oleh netizen dan netizen lain akan mengikut perkara berkenaan. Dan Prof, kalau kita melihat kepada kesan sampingan semasa fasa pertama vaksin Pfizer, BioNTech dan juga Sinovac itu sendiri, kita lebih
dominan untuk melihat Pfizer itu sendiri. Dan ada juga yang mengatakan bahawa mengalami alahan dan sebagainya, dan juga laporan pun dikeluarkan oleh KKM berkenaan dengan mereka yang mengalami gejala teruk tidaklah begitu tinggi. Namun untuk AstraZeneca ini sendiri, kalau saya menerima suntikan nanti mengalami side effect ataupun kesan sampingan tertentu, apa persediaan yang perlu saya lakukan sebagai contoh? Okey. Oleh sebab kebanyakan kesan sampingannya adalah minima dan hanya berlaku untuk 1-2 hari, tiada persiapan yang tertentu yang perlu dibuat. Tetapi apa yang kita perlu ketengahkan ialah setengah-setengah pesakit yang mempunyai masalah kesihatan tertentu mungkin perlu mendapat surat daripada doktor yang merawat mereka untuk mereka diberi vaksin. Kerana mereka yang mempunyai alahan yang sebelum ni masuk hospital kerana alahan, atau mereka yang mempunyai imun sistem yang lemah, atau mereka mengambil setengah obat-ubatan seperti steroid atau immunosuppression, mereka mungkin memerlukan pengesahan doktor atau penilaian doktor daripada klinik kesihatan atau hospital sebelum mendapat vaksin. Itu adalah golongan yang tertentu saja. Ini juga termasuk mereka yang mengandung, mereka yang ada kanser. Kalau kanser itu tidak aktif, dia boleh mendapatkan vaksin seperti biasa. Tetapi setengah-setengah orang masih menerima rawatan yang tertentu untuk kanser, seperti orang juga yang mendapat kanser darah atau penyakit yang berkaitan dengan darah, perlu juga mendapat pengesahan doktor juga sebelum mereka menerima vaksin. Jadi secara keseluruhannya, kebanyakan kesan sampingannya adalah minima dan mild dan ringan lah. Tetapi kita perlu juga tahu yang kesan sampingan yang serius seperti anaphylaxis atau kita kata alahan yang teruk tu mungkin boleh berlaku juga. Bukan sesuatu yang kita boleh tengok dengan kita tak boleh menjangkalah sesuatu macam tu berlaku. Sebab tu selepas vaksin, kalau sesiapa yang mempunyai sejarah alahan perlu dipantau lebih lama, 30 minit selepas vaksin. Dan salah satu benda yang kita perlu tengok ialah adakah sesuatu yang gejala timbul semasa dipantau lah. Tetapi kita tengok dari segi satu lagi yang cakap tentang kesan darah beku. Gejalanya adalah berbeza dan tak mungkin berlaku sejurus selepas diberi suntikan. Selalunya gejala yang serius akibat kesan darah beku berlaku 4 hari hingga even 4 minggu selepas vaksin diberi. Dan ini adalah sesuatu yang kita perlu tengok, dan termasuklah mereka yang mengalami headache atau pening kepala yang berterusan yang tidak kurang dengan memakan Panadol atau paracetamol, dan mereka yang mempunyai penglihatan yang kabur atau pening kepala tu lebih teruk kalau mereka baring atau bongkok. Dan ini adalah juga sesuatu yang kita mesti tengok, adakah timbul bintik-bintik merah atau juga lebam pada bahagian kulit badan. Dan ini adalah salah satu gejala yang kita perlu tengok. Ini mungkin berlaku kerana kesan darah beku. Tapi ini jarang sangat berlaku, tapi perlu dipantau. Kerap Prof mengatakan bahawa ia adalah jarang berlaku, dan saya boleh ulang balik apa yang dimaklumkan oleh Prof. 0.004% ini bermakna 4 daripada 1,000 juta penerima vaksin AstraZeneca akan mengalami darah beku. Ianya sangat-sangat ataupun very very rare untuk dilaporkan oleh pihak perubatan. Dan juga Datuk, sebelum kita berehat seketika sekali lagi, kalau kita melihat kepada kesannya alahan tertentu ni, Prof juga menyebut berkenaan dengan alahan. Ramai juga salah faham berkenaan dengan alahan ni. Alahan yang sebagaimana yang dimaksudkan oleh KKM sendiri. Adakah alahan kepada seafood misalnya, ataupun alahan-alahan tertentu yang boleh digambarkan oleh Datuk. Namun kita berehat seketika. Saya gantung dulu soalan itu, Datuk. Kita akan kembali selepas ini dalam Bicara di Art.
Assalamualaikum kau, salam sejahtera bersama kau aku Nur Jadi Uli diom abar ai bajau. Sampai ke Doha EDK Jeri, kabar ai dusun mantad Kota Kinabalu. Kopi Bosian mempai kodogo Dimna Michael dan abal ai kadaza. Pengguna kereta ke Debai ia labuh ke Sungai Sarawak. Selamat pagi, kita ambil suhu kan? Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam Bicara Mawaris. Yang kebanyakan orang faham ialah wasiat orang Islam sendiri. Buat wasiat semua masalah selesai. Cantik pula mak diri kita pakai baju mak kita ya dulu. Berhubung tentang harta pusaka ini, dia nak tak nak kita kena ada ilmu. Yang mewarisi harta pusaka kita ialah salah satu daripada sebabnya ialah nasab keturunan. Hi, I'm Wilson Sim, national swimmer. Due to COVID-19, I can't compete and train. I truly miss the excitement, but I'm glad that the vaccine is coming. There is good news. I have heard that some are afraid of it. I encourage you, don't listen to the fake news, listen to the medical experts. The vaccine is not just crucial for us, it also protects those around us. Lindung diri, lindung semua. Serius ke, Will? Serius. Kau labur sikit je tapi kau dapat balik banyak. Saya pun ingat nak melabur. Ya ke? Melabur sikit nanti dapat berkali ganda. Kita mesti masuk ini pelaburan. Untungnya banyak besar. Betul lah. Betul saya mau. Ya betul labur. Tapi labur dalam apa? Ingat, pelabur yang selamat adalah pelabur yang bermaklumat. Pesanan ini dibawakan khas oleh Suruhanjaya Security Malaysia dan Investmart. Baik, bertemu kembali dalam Bicara DR. Perbincangan masih dilangsungkan berkenaan dengan vaksin AstraZeneca. Apa yang perlu anda faham dan ketahui. Dalam 30 minit pertama ini banyak juga informasi yang dikongsikan oleh Datuk dan juga Prof. Tadi saya menggantungkan soalan berkenaan dengan alahan. Ini bukanlah satu perkara baru yang sering disebut oleh pengamal perubatan, baik doktor pakar ataupun siapa sahaja berkenaan dengan penerima vaksin ini. Dan Datuk, soal alahan ini banyak persoalan dan juga tanda tanya sama ada mereka ini alahan kepada makanan laut ataupun alahan kepada makanan-makanan tertentu. Adakah ini termasuk dalam alahan sekiranya individu yang mengalami alahan yang saya nyatakan tadi sama seperti mana kalau menerima vaksin itu sendiri? Sebenarnya kontraindikasi untuk memberi itu ataupun kita perlu lebih lama lagi penilaian dia ialah jika seseorang tu ada alahan yang teruk, bermakna pernah ada alahan di mana bengkak muka dan tak boleh bernafas dan sesak nafas dan memerlukan suntikan injection untuk mengurangkan tu. Jadi jika seseorang ada alahan yang teruk macam tu, kita beritahu dengan doktor masa pergi untuk injection tu ya. Pernah berlaku ya ni. Pasal kita semua dah dapat vaksin tu kan. Saya cerita sikit lah ya. Di hospital saya memang ada seorang doktor tu. Dia cakap dia pernah ada alahan. Tapi bila dia cakap, dia tak cakap alahan tu teruk. Tapi alahan kepada seafood. Ya. Ni alahan ni bukan kepada seafood saja. Alahan kepada seafood, alahan kepada ubat, alahan kepada apa-apa pun. Ya. Dan dia dapat dos yang pertama. Dan dia muda. Jadi dia observe dia 15 minit je. Pasal umur saya, dia observe saya 30 minit. Yeah. Jadi dia dah habis keluar. Tapi selepas tu, muka dia bengkak dan sebagainya. Dan perlu dapat injection mengurangkan reaction alahan tu. Jadi ini boleh berlaku. Ya?
Jadi bila kita pergi kat situ, kita perlu beritahu kalau kita ada alahan yang teruk, cakap ada alahan yang teruk. Kadang-kadang dia pasal dia ndakkan vaksin tu, dia kata alahan sikit saja. Tapi sebenarnya pernah masuk hospital lah, pernah susah nak nafas bila dapat alahan tu. Jadi ini yang kita macam kalau ada alahan yang makan seafood sikit, ruam-ruam sikit tu tak ada masalah sangat. Itu pentingnya pemahaman berkenaan dengan apa yang dimasukkan oleh alahan itu sendiri. Prof, mungkin soalan ini agak kontroversi untuk saya tanyakan. Tadi Datuk kongsikan kepada kita berkenaan dengan mereka yang berada di bawah 30 tahun. Ada dakwaan mengatakan bahawa tidak digalakkan untuk mengambil AstraZeneca dan juga mereka yang merokok tidak digalakkan mengambil AstraZeneca dan sebagainya. Saya percaya dalam 260,000 dos yang ditempah penuh, pasti ada mereka yang merokok dan sebagainya. Untuk kita fahamkan kenapa perkara ini perlu untuk dimaklumkan kepada rakyat dan juga mereka yang menerima vaksin AstraZeneca nanti, bahawa ianya satu laporan yang mungkin tidak lengkap, atau bagaimana kalau kita boleh fahamkan? Tidak, bukan laporan tidak lengkap. Tapi kita tengok dari segi faedah vaksin AstraZeneca yang kita tengok laporan yang diberikan mengikut usia. Dan kalau kita tengok memang yang saya kena cakap tu, yang kesan darah beku tu memang rendah. Tetapi mereka juga tengok faedah yang boleh diperolehi daripada vaksin mengikut usia. Dan kajian tu menunjukkan mereka yang berumur 70 tahun ke atas sememangnya risiko darah beku hanya 0.5 untuk setiap 100,000 penerima vaksin. That means satu dalam 200,000 penerima vaksin. Tetapi kalau kita tengok dari segi faedahnya, ia dapat mengurangkan kadar kemasukan hospital sebanyak 300 orang dalam usia 70 tahun ke atas dan boleh mengurangkan kadar kematian daripada jangkitan COVID-19 yang teruk seramai 147 orang. Bermaknanya banyak sangat faedah yang dapat diperolehi daripada mereka yang warga emas, terutamanya lebih daripada 60 tahun. Ini pun sama juga. Walaupun kita tengok dari segi darah beku mungkin berlaku, tapi risikonya hanya satu kalau 60 hingga 69, tetapi faedahnya dari segi mencegah kemasukan ke hospital, mencegah kemasukan ke ICU dan kematian adalah amat tinggi. Sebab tu kita tengok dari segi usia. Dan yang dikatakan yang age limit atau usia yang lebih daripada 30 digalakkan juga dari segi terjadinya kes darah beku slightly higher, lebih tinggi sikit daripada mereka yang muda. Tetapi again, the risk overall is much less atau lebih kurang daripada apa faedah yang boleh didapati. Mudah untuk kita katakan lebih banyak manfaat daripada mudarat itu sendiri. Definitely, betul. Ini yang dikongsikan penuh dengan data dan juga data sainsnya yang dikongsikan oleh Prof jadi supaya kita memahami berkenaan dengan perkara ini. Kembali semula kepada Datuk, kalau kita melihat Datuk apabila kerajaan mengumumkan pada 2 hari bulan lalu, dan pastinya kalau kita melihat angka 260,000 itu sememangnya lajulah dalam tempoh 4 jam. Kalau kita melihat banyak juga dakwaan mengatakan bahawa program vaksinasi COVID-19 di Malaysia ini perlahan jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara yang lain, jika dibandingkan dengan Singapura dan Indonesia. Kalau kita melihat kepada angka ini, pastinya peratusan akan berubah. Kalau Datuk boleh kongsikan. Ya, benar. Peratusannya akan berubah. Tapi kita sekarang ni kita slow kerana supply-nya. Vaksin tu tak sampai kepada kita untuk diedarkan. Dan juga bagi vaksin Pfizer tu, kerana mereka vaksin tu memerlukan suhu yang rendah sangat untuk storage dia kan. Jadi ini menjadi masalah kerana dia perlu mengeluarkan dalam 50 ke 60 dosis pergi ke tempat tu dan semua mesti habis pada hari itu juga. Jadi itu pasal ada kawalan. Tapi bagi vaksin seperti yang AstraZeneca dan yang Sinovac tu tak perlukan suhu yang minus 70 degrees tu ya. Jadi lebih senang untuk diedarkan. Dan dengan 260,000 ni mungkin kita akan meningkat sikitlah, tapi bila kita tengok apa tu dalam
satu dunia ni memang kita punya uptake tu rendah. Tapi bila kita tengok yang lain ke negara-negara lain di kawasan Asia ni ataupun Asia Tenggara ni, kecuali Singapura, memang semuanya di situ juga. Termasuk kalau kita ikutkan kita ikutkan dose per 100 people ke ataupun percentage kan. So percentage semuanya kurang daripada 10% di bawah tu. Termasuk India, tapi yang naik macam lebih daripada 60% tu macam Israel dan Singapura. Singapura tu yang naik tinggi tu. Jadi kita mungkin sama dengan jiran-jiran kecuali Singapura, tapi kita boleh meningkatkan lagi. Tapi kekangannya ialah supply-nya. Jadi kalau vaksin tu tak sampai, kerajaan tak boleh mengedarkan. Betul. Dan juga demand itu satu dunia yang menuntut penggunaan vaksin dan sebagainya. Walaupun kita melihat sambutan hangat untuk vaksin AstraZeneca, apa yang menjadi kerisauan semua pihak, apatah lagi pihak kerajaan, adalah untuk golongan warga emas di luar bandar. Yang difahamkan tidak semua, kadang-kadang mereka tidak tahu bagaimana untuk mendaftar dan sebagainya. Mungkin sebagai pengurusi Immunize for Life ini, apa strategi yang boleh kita sama-sama kongsikan untuk menggalakkan pendaftaran khususnya kepada golongan rentan ini? Ya, itu memang dalam kerajaan pun ada dia punya plan dia, ya. Dan mereka mungkin yang untuk mereka yang di kawasan luar bandar tu dan kawasan yang betul-betul macam orang asli dan sebagainya, Kementerian Kesihatan memang ada outreach tu, ya, yang pergi ke kawasan-kawasan luar bandar ni. Jadi kalau kita ada vaksin yang satu dos tu, yang Johnson tu kan, dan itu akan dihaskan untuk mereka yang di luar bandar tu. Jadi sekali saja dia buatkan tu. Jadi saya fikir apabila akhir tahun ni dan apabila kita nak keluar daripada pandemik ni, semua rakyat Malaysia yang patut akan dapat vaksin tu, kerana tidak ada sesiapa yang akan ditinggalkan. Ya, buat masa ni memang slow, memang ada banyak kritikan yang katakan kerajaan terlalu slow sangat untuk meningkatkan, tetapi kengkangannya di situ. Kita tak ada supply-nya. Jadi apabila supply datang saja, semua diedarkan. Kita perlu melihat perbandingan yang lebih jelas dan juga serta data-data yang dikongsikan oleh Datuk. Dan saya ingin ajukan satu soalan juga kepada Prof sebelum kita berehat sekali lagi untuk memberi laluan kepada iklan sebagainya. Satu lagi isu apabila vaksin Pfizer dan juga Sinovac hanyalah untuk mereka yang ingin mengerjakan umrah ataupun haji. Ini merupakan komitmen yang selari dengan apa yang diminta oleh kerajaan Arab Saudi. Ini juga perlu kita kongsikan kepada anda, apatah lagi mungkin ibu bapa anda yang akan mengerjakan umrah sebagainya, persediaan untuk mereka, kerana wujud kerisauan yang seperti kita kongsikan berkenaan dengan AstraZeneca kepada golongan warga emas. Kita berehat dulu seketika, kembali selepas ini dalam Bicara DR. Okey, masa yang suntuk untuk kita memberi makluman berkenaan dengan vaksin AstraZeneca ini, dan tadi saya kongsikan kepada Prof soalannya berkenaan dengan mereka yang ingin mengerjakan umrah ataupun haji. Perlu mengambil vaksin Pfizer dan juga AstraZeneca kerana ianya ditentukan oleh kerajaan Arab Saudi. Kalau kita melihat kepada minggu ataupun jeda waktu keberkesanan, kalau kita melihat Pfizer 3 minggu selepas itu akan mengambil suntikan kedua. Kalau Sinovac juga 3 minggu. Namun AstraZeneca ini 12 minggu ataupun sama dengan 3 bulan. Mungkin Prof ada sainsnya untuk kita maklumkan kepada orang ramai. Ditentukan yang kajian yang lebih terkini menunjukkan jarak atau sela 12 minggu adalah paling maksimum untuk mendapat kadar kebersanan yang paling tinggi. Itu adalah disebabkan oleh kajian-kajian yang lebih terkini dijalankan di United Kingdom, dan ini adalah sela yang akan digunakan juga di Malaysia 12 minggu. Jadi pada mereka yang ingin mengerjakan haji, kalau hanya mengharapkan mendapat AstraZeneca vaksin sekarang dan Hari Raya Haji, musim haji adalah bulan Julai, memang tak sempat untuk
mendapat dos yang kedua sebelum pergi ke Haj. Jadi mereka yang perlu mengerjakan haji, apabila diberitahu kelak, mereka perlu mendapat 2 dos suntikan dan perlu mendapat bukan yang AstraZeneca lah, disebabkan oleh kebersanannya adalah paling bagus untuk Pfizer adalah 3 minggu, tetapi untuk AstraZeneca adalah 12 minggu. Nah, ianya selari juga dengan saranan WHO. Oh ya, 12 minggu pun adalah memang apa yang WHO nyatakanlah yang paling baguslah. Jadi mungkin ada kekhawatiran sebab ramai juga terkejut kenapa 12 minggu, dan inilah jawapan yang disampaikan oleh Prof. Baik Datuk, saya nak ajukan suatu soalan yang saya perlu raikan daripada penonton kita di Facebook. Ini mungkin anak muda yang tanyakan berkenaan dengan idea yang Datuk boleh kongsikan kepada beliau dan juga kita semua, sebab ramai yang takut untuk mengambil vaksin tertentu kerana sekarang ini kita ada 3 jenama ataupun vaksin yang digunakan, Pfizer-BioNTech, Sinovac dan juga AstraZeneca. Mungkin anak muda ini bernama Faiz di Facebook yang bertanyakan kehilangan idea bagaimana untuk meyakinkan khususnya warga emas dan juga adik-beradik kita yang mungkin tidak mahu mengambil suntikan vaksin ini. Datuk. Kita perlu tengok apa sebab mereka tak nak mendapatkan vaksin itu. Adakah mereka percaya apa yang telah dikatakan dalam di media sosial, ataupun mereka ada percaya konspirasi yang lain, ataupun mereka tahu fakta yang sebenarnya. Jadi mereka patut faham bahawa fakta-fakta yang sebenarnya berkenaan dengan vaksin-vaksin itu. Dan memang ada 4 jenis vaksin sebenarnya. COVID-19 ini macam kita tahulah kan, messenger RNA itu dan juga vektor dan vaksin daripada virus itu sendiri. Tapi pada masa ini nasihat kami dan nasihat semua di seluruh dunia ialah kita dapatkan vaksin yang ada pada masa itu di negara itu. Jadi macam kita tak ada pilihan, kita telah mendapat vaksin Pfizer tu ya, Comirnaty. Dan sekarang ni kita telah diberi peluang untuk dapatkan vaksin AstraZeneca tu sebagai macam apply kan, registration tu, pendaftaran, dan mereka boleh cuba cara tu, benda tu free pun. Dan kalau tak dapat tu pun kita ada masih lagi dalam senarai tu dan mungkin dapat Sinovac ataupun Pfizer. Jadi jika mereka masih ragu-ragu, mereka perlulah dapatkan fakta yang betul dan tengok apa yang sebenarnya mereka takut pasal apa. Ada yang takut tu pasal hanya dengar cerita-cerita je. Jadi ada yang sebenarnya betul-betul takut jarum. Jadi kalau kita takut jarum tu susah sikit lah kita nak buat kan. Jadi itu yang nasihat yang saya boleh beri pasal buat masa ni pilihan tu adalah individu. Sebagaimana Aisyah kata tadi, ini adalah kita punya keputusan sendiri. Kalau kita rasa kita okey nak dapatkan vaksin tu dan untuk nak protect kita dan protect orang lain di sekeliling kita, dan kita pergi untuk vaksin itu. Prof, sedikit waktu yang berbaki, tema yang digunakan lindung diri, lindung semua untuk vaksin ini. Tadi Prof juga mengulangi berkenaan dengan vaksin ini mengurangkan kesan jangkitan dan bukannya menghilangkan jangkitan. Mungkin Prof boleh meluruskan pandangan orang ramai berkenaan dengan penerimaan vaksin ini. Ya, I think yang perlu ditekankan ialah perlindungan kepada seluruh rakyat Malaysia hanya boleh berlaku kalau kita dapat mencapai maksimum penduduk yang divaksinkan yang layak menerima vaksin. Dan kalau kita tengok dari segi COVID pandemik sekarang yang sedang hangat jugalah, kita boleh ibaratkan COVID-19 ni sebagai api atau unggun api. Dan vaksin tu sebagai air. Dan kalau kita tengok sekarang, memang kita tak mampu untuk kita tak mempunyai air yang mencukupi atau vaksin mencukupi untuk menghapuskan semua unggun api. Tetapi apa yang kita perlu fikir sekarang ialah
mungkin vaksin yang kita ada sekarang boleh mengurangkan atau mengawal percikan yang akan berlaku daripada unggun api ini. Itu matlamat yang kita sekarang. So, seramai yang boleh divaksin adalah seperti setitis air itu, semakin boleh kita mengawal unggun api atau pandemik itu. Itu mesej yang paling mustahak. Kita perlu mendapat imuniti kelompok. Saya suka dengan kata-kata doktor yang kepada saya cukup jelas perbandingannya untuk kita fahamkan, dan mungkin tadi Datuk telah kongsikan kepada kita kesan sampingan Pfizer. Datuk difahamkan ada demam sedikit. Mungkin Prof bagaimana rasanya selepas suntikan itu? Alhamdulillah, saya hanya mendapat sakit di bahagian tempat suntikan itu saja, dan saya tak ada mengalami apa-apa yang teruk selain pada rasa mengantuk sedikit dan rasa letih sedikit selepas mengambil vaksin, tapi hanya dalam 1-2 hari saja. Itu saja. Mungkinlah kalau kata mengantuk tu, Datuk, apa sebenarnya yang perlu kita lakukan? Perlu rehat secukupnya atau kalaulah sebab kadang-kadang kita ambil vaksin ni perlu bekerja dan sebagainya, nasihat? Yang memang mengantuk ni memang satu yang kita dapati ramai komen di antara staf yang kita beri di hospital juga, dan mereka kata selepas dapat vaksin Pfizer tu mereka rasa mengantuk. Ramai yang tidur dalam 2-3 jam selepas dapat vaksin tu. Jadi kalau adalah lebih baik kalau kita kerja masa hari itu mungkin ambil cuti ke. Macam experience saya sendiri, pengalaman saya, first dose yang pertama tu saya dapat sikit sakit, sengah-sengah badan dan tu sakit kepala, lepas tu hilang lepas 3 hari. Tapi dose yang kedua tu dia sakit lebih sikit, dan sakit badan lebih teruk, dan sakit kepala tu lebih lagi. Dan hari yang kedua tu saya demam. Saya tak rasa saya demam pun. Saya datang kerja, dan lepas tu saya ambil termometer di klinik tu, saya ambil termometer temperature saya 38. Suhu tinggi tanpa sedar. Lepas tu saya rasa letih dan rasa mengantuk. So, hari yang kedua. Tapi lepas saya tidur malam tu, hari yang ketiga dah okey dah, macam biasa dah. Itu antara kesan yang kebiasaan ataupun common yang berlaku, dan insya-Allah tidak ada kesan-kesan lain yang lebih serius. Apatah lagi penerima AstraZeneca, kita ucapkan tahniah kepada 260,000 penerima dos vaksin AstraZeneca. InsyaAllah akan diperluaskan untuk kebaikan kita bersama. Sekali lagi terima kasih kepada Profesor Dr. Rosmawati Muhammad, Master Akademi Perubatan Malaysia. Saya sangat bersuka hati atas perkongsian Prof, dan juga Datuk Dr. Zulkifli Ismail, pengerusi Immunize for Life. Jadi inilah perkongsian dua pakar untuk anda bercakap berkenaan dengan AstraZeneca, apa yang perlu kita faham. Dan anda semua sila semak My Sejahtera anda, kerana ianya sudah pun dikemas kini oleh JKJAV misalnya untuk menentukan tanda temu janji anda. Dan saya menyeru untuk anda, anak-anak di luar sana, untuk memantau pendaftaran ibu bapa anda, kerana mungkin mereka akan terlepas tarikh temu janji, dan ianya akan menjadi satu kehilangan yang besar sekiranya anda skip ataupun meninggalkan temu janji yang telah pun dinyatakan. Terima kasih sekali lagi kepada kedua tetamu, dan juga kepada anda semua, kepada anda yang bertanyakan soalan di Facebook Live Berita ATM. Assalamualaikum dan selamat malam, jaga diri.